tunggu-tunggu sebab kita sekarang ni nak terja seseorang. Banyak orang yang tak kenal. Banyak orang salah anggap. Hari ni saya dengan Uncle Zuri. Kita dah follow orang ni nak terja dia. So nak orang kenal siapa dia sebenarnya. Sebab banyak tanya nak kenal. Hari ni saya Uncle Zuri dengan Tok. Kita ada Tok kat sini. Kita tengah ni lah. Orang yang kita nak terjah ada pada isi kan? Dia tengah join kita dia, sekarang. Dia tenang-tenang So dia minum dulu. Kita nak terja dia lah lepas ni. Kita rasa mana dia bang? Kita rasa mana dia? Mani tu sekejap lah, tapi dia sakit lah. Kita rasa. Kita tengah bagi tenang dulu. Kita dapat tangkap orang yang kita nak terja ni. Nampak? Apa dia? Tu nampak merah orang. Mana ini? Oh, ada request sekejap Oh. Bila TikTok. Okey, ada 8,000 mata memandang. Siapa-siapa ni? Meda Shikin, Mas, Fadil Osman. Okey. Sekarang ni kita tengah duduk minum. Hai Nurul. Kita tengah duduk minum. Kita baru dapat tangkap seorang ikon yang sangat hot sekarang. Uncle lah. Tengah hot sekarang yang diperkatakan oleh semua orang. Tapi banyak orang tak kenal beliau tau. Banyak orang salah anggap yang dia ni adalah orang lain. Jadi yang ini saya perkenalkan. Sekejap dia tengah cakap dengan Tok lah. Sekejap. Okay. Selama ini saya bersiaran di dalam live, ada pelbagai persoalan yang ditimbulkan. Siapakah beliau di dalam arena politik? Lebih-lebih lagi di dalam blok kerajaan sekarang. Malah saya telah mendapat satu persoalan yang daripada Kalau botak. Jadi semalam saya telah diberitahu di dalam live saya bahawa beliau ni sebenarnya adalah salah seorang pernah bertanding di dalam cabang di Kapar sebelum ini dan beliau amat dikenali. Jadi hari ini kita berdepan dengan dia dan kita terjah dengan soalan dia. Kita nak tanya dia beberapa soalan lah. Apakah background dia dalam ni, apakah dia punya pengalaman dia dan perlibatan dia di dalam diskusi dalam politik lah. Okey. So saya perkenalkan kita terjah Hari ini segmen pertama aku. Segmen terja. Edisi terja. Aku terja bukan orang-orang sebarang lah. Kali ini aku besar hati lah dapat duduk dengan selamat datang kepada segmen terja pertama kita orang. Ini adalah orang dia. Hai, apa khabar semua? Buat flip lah, buat flip. Boleh? Fisik dia. Boleh. Sekejap itu kita punya kita punya jemputan hari ni lah. Kita punya jemputan hari ni. Sekejap Okey, ini dia orang dia, Abang Khairul. Bang. Terima kasih bang. Sama-sama. Belanja kita orang makan. Dari mana Apa dia? Dari mana? Dari hatimu bang. Dari hatimu. Dari hatimu. Ini sahabat saya Tok Pawang. Tok Pawang ni hanya berkawan dengan buaya. Kalau ada buaya-buaya yang mengganas, kami Tok Pawang. Suci dalam debu. Okey, sekarang kita orang bersiaran dekat Subang lepas kita punya event Steamberry Malaysia. Tadi kita ada buat kita macam soft launching jugalah untuk for the first time. Lepas tu kita terus tangkap Abang Carol. Kita terjadi lah, kita nak interview dia beberapa soalan lah. Sebab sebelum ni banyak yang bertanya siapa Abang Khairul, tak tahu yang Abang Khairul yang mana. Dulu waktu pengeluaran KWC pertama, inilah orang dia yang bersuara untuk kita semua. Dia juga lah dengan saya dengan beberapa rakan lain kena panggil polis. Kita jugalah yang kena hadap semua. Tapi ada juga beberapa orang yang tak ada time tu claim yang diorang ada. Memang inilah, memang amat menyedihkan lah. Tapi tak apa, hari ni kita berkenal-kenal dulu dengan kita punya the real hero,
Abang Khairul. Sambil-sambil kita santai lah, kita makan, kita santai. Semua okey semua suara apa semua okey kita just buat santai-santai je lah. Hari ni saya ditemani dengan co-host saya, Uncle Zuri ada juga dekat sini sebelah. Kalau mana-mana nak join live atau ni, tapi sebaiknya kita tak buka kotak lah Uncle kalau nak tanya, just tanya sinilah. Co-host akan cek soalan-soalan semua. Sambil-sambil kita makan lah kita tengok view kita Abang Khairul dengan Tok Pawang Sambil-sambil makan kita tanya Abang Khairul lah, kita tanya. Boleh, tanya. Betul ada apa-apa ni tak? Dalam siaran live. Apa? Abang perkenalkan diri dulu Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Khairul Osman, lebih dikenali dengan Abang Khairul. Abang mendekap di Bangi, Bukit Mahkota, 2 orang anak, isteri seorang. Baik. Pertama kalinya Abang menceburi dalam dunia gerakan rakyat pada tahun 1998. Ini bersama dengan sahabat abang, kita sama-sama dalam gerakan rakyat, di mana pada tahun 1998 pada ketika itu mantan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dituduh dicampak sebagai timbalan Perdana Menteri oleh Perdana Menteri yang lalu, mantan Perdana Menteri iaitu Tun Mahathir Mohamad. Pada ketika itu berbagai-bagailah tuduhan yang dilemparkan kepada Datuk Seri Anwar, maka beliau dipecat sebagai timbalan Perdana Menteri. Berlakulah satu gerakan rakyat yang mana abang menyusun strategi bersama dengan teman-teman yang lain, kerana kami daripada gerakan NGO, yang mana tugas kami mengajak rakyat untuk bersama dalam demo aman, yang mana kita juga telah bergerak dari satu kawasan ke satu kawasan, dan yang menjadi kawasan yang paling panas iaitu di Masjid Jami' Kuala Lumpur dan juga di Kampung Baru. Berlakulah banyak tragedi iaitu di antara rakyat dan juga FIU, polis, dan ramai yang telah ditangkap termasuk abang. Tidak lama dalam penjara, dan abang juga teruslah aktif dalam politik. Kita tubuhkan Parti Keadilan. Selepas kita tubuhkan Parti Keadilan, kemudian kita bergerak dalam pemilihan parti, dan banyaklah jawatan-jawatan yang telah abang pegang. Bermula sebagai Ketua Pemuda Bukit Bintang, Ketua Pemuda Wilayah, Ketua Penerangan, Setiausaha Penerangan Pusat Keadilan, dan menjadi hari ini kita menang 2008, kita menang, kita memerintah, dan abang dilantik sebagai Timbalan Pengarah Komunikasi Negeri Selangor, di mana di bawah abang ada 500 unit kaki tangan, dan akhirnya di situlah kita menjalankan aktiviti-aktiviti untuk mempertahankan kerajaan Negeri Selangor di bawah Menteri Besar yang lalu, arwah Tan Sri Khalid Ibrahim. So kita banyaklah dengan sahabat juga, kita buat perdemokrasian rakyat, kita buat kebajikan, dan kita tubuhkan satu NGO iaitu NGO Pro Rakyat pada 2010, sehingga hari ini NGO Pro Rakyat menjadi satu gerakan rakyat membantu rakyat. Dan kalau anda melihat sahabat-sahabat melihat sekarang ni abang menggerakkan satu gerakan yang dinamakan gerakan KWSP 4O di bawah Pertubuhan Aktivis Rakyat Malaysia Pro Rakyat yang berdaftar. Tujuan utama kita merayu, meminta dan memohon kepada kerajaan untuk mendapatkan
tabungan dana simpanan pencarum KWSP dan akhirnya gerakan ini telah mendapat sambutan di mana ramai rakyat pencarum-pencarum mengharapkan gerakan untuk KWSP4 ini berjaya, dan abang ingin menyatakan kesanggupan abang iaitu pada bulan 2 apabila selesainya bajet dan sebelum masuknya pembayaran dividen dan selepas pembayaran dividen, dan kita insyaAllah kita rasa keyakinan itu ada sebelum bulan puasa, caruman KWSP itu insyaAllah kita akan dapat dikeluarkan atas pertimbangan dan budi bicara kajian yang dijalankan oleh pihak KWSP, pihak Kementerian Kewangan dan Perdana Menteri sendiri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu saja daripada abang. Kalau ada apa-apa pertanyaan, dipersilakan. Kita makan dulu. Sambil-sambil makan. Boleh. Ada pantun daripada Encik Wail Pang membaca cerita terkini di dalam akhbar. Tuan Khairul, apa kabar? Dalam sampan ada pelau. Terima kasih. Kalau ada masa, ambillah tahu tentang abang. Kalau mana-mana ada yang mau bertanya atau mau berkenal-kenal dengan Abang Khairul, boleh post ni lah. Saya tidak buka kotak kan. Tapi kalau macam ada tim-tim admin yang mau nak join venture boleh. Tak sikit. Jom tanya soalan. Biar saya buat. Berapa ramai ni? Berapa ramai kau? So far ada 11 naik. Like? 1K. Oh, alhamdulillah. Cepat. Sekejap je. Dulu kau pernah buat 100,000. Lebih. Lebih ya? Jom. Kalau macam Abang Khairul live. Ramai. Kita orang tolong dia jawab soalan. Soalan. Jom tanya soalan pada Abang Khairul. Pada Abang Khairul. Okey, dah. Siap. Nampak stiker tu? Nampak stiker? Okay. Nampak? Mak, tapi macam lag lah. Saya Tak, punya yang lag. aku punya lag. Oh, kau punya yang lag. Aku punya salah. Okey, soalan yang saya dapat daripada siaran live semalam. Apa dia? Ada salah seorang daripada, sebab saya tengok gambar dia dalam parlimen, tapi parlimen mana saya tak tahu nama dia Adun ataupun nama dia Abdul Wahab. Dia cakap Abang Khairul ni dia pernah tengok dalam kapal punya calon. Ya, betul. Jadi boleh ceritakan sikit tu tahun berapa dan macam mana, sebab dia cerita sikit Okey, dan dia kisah kat abang. terima kasih. Baik. Wahab nama dia. Abdul Wahab. Abdul Wahab, terima kasih Abdul Wahab. Okey. Pada tahun 2010 ada satu pemilihan untuk melantik ketua cabang keadilan. Abang telah dipilih oleh ahli-ahli KAPA untuk menjadi calon. Tetapi pada ketika itu berlaku satu perselisihan faham antara kumpulan ahli-ahli yang ingin memilih calon-calon mereka sendiri, dan abang melihat ini satu keadaan yang tidak bagus. So abang menaik diri untuk dicalon sebagai ketua cabang, dan abang dengan rasa rendah diri, dengan hati yang terbuka dan berlapang dada, mana-mana ahli yang memilih ketua cabang pada ketika itu, kita harus istiakan supaya tidak mahu berlakunya pergaduhan, tidak mahu berlakunya pemusuhan di antara ahli-ahli, supaya ahli-ahli semua dapat menerima siapa yang mereka pilih. Dan abang juga masih lagi sebenarnya
menjalankan aktiviti-aktiviti di bawah Kerajaan Negeri Selangor kerana sebagai pegawai komunikasi dan timbalan pengarah komunikasi Negeri Selangor, abang bertanggungjawab untuk menyusun strategi bagaimana untuk Selangor menang, bukan saja di kawasan Kapar tapi seluruh Selangor adalah di bawah jajahan abang. Di mana abang bersama teman-teman yang lain, kita ada tim setiap cabang, setiap daerah atau parlimen kita lantik 2 orang ejen penerangan dan mereka itu semua di bawah abang dan abang menyusun mereka bagaimana nak bergerak untuk memenangkan Parti Keadilan sebagai parti yang menyokong Pakatan Harapan pada kita itu Pakatan Harapan bukan Pakatan Barisan Pakatan Rakyat pada ketika itu Pakatan Rakyat dan akhirnya kita menang dalam pilihan raya yang ke-14 dan juga pilihan raya yang ke-13. Itu saja daripada abang. Ya bang, ada lagi ada kita ada dapat lagi serangkap pantun. Oh, ada lagi pantun. Ada lagi pantun bang. Main pantun orang ni, berani orang ni. Silakan. Sekejap, mana dia ni? Ni dia. Ini daripada Ashikin 2707. Ya, pantun dia berbunyi, kawan saya bernama Suraya, saya yakin perjuangan ini berjaya. Ini pantun ke statement? Apa pun okey lah, boleh lah. Boleh. Pantun tu tok approve tok. Approve atau approvekan dia punya pantun. Okey. Ini kita punya rakan seperjuangan Abang Khairul, Tok Pawang. Tu ada nak cakap apa-apa tu? Tak, pantun dulu. Pantun. Pantun. Suraya apa tadi? Mana Suraya tu? Kawan saya bernama Suraya. Saya nama Suraya. Saya yakin perjuangan ini berjaya. Pergi jalan ke Surabaya. Harap-harap semua berjaya. Dengar tu dia jawab boleh Tok Pawang. Betul. Next pantun please. Next pantun. Petang ni kita berpantun lah pula. Ada apa-apa lagi soalan? Ada yang tahu tentang Gelah Syikin. Terima kasih Syikin join share live dengan kawan-kawan lain Kalau ada apa-apa soalan nak tanya dengan Abang Khairul ataupun nak kenal-kenal dengan Abang Khairul, boleh tuju soalan Kita ada admin yang memerhati soalan korang. Tentang wifi pun ada. Dia juga ada kan. Welcome dah tadi. Kita nak video Ke kampung seberang berjumpa Cik Jamilah. Jangan lupa makan. Jangan lupa makan di batu semua. Sama ni wifi ni. Bang, ni Welpang dia lagi bang. Welpang, apa khabar? Dia pantun lagi ni. Ke kampung seberang berjumpa Cik Jamilah. Jamilah mana ni? Janda ke? Jangan lupa makan tu baca bismillah. Dah, alhamdulillah. Apa jawab? Nak jawab? Tok Pawang nak jawab Tok Pawang jawab. Tok Pawang ni pakar batu. bercuti di Batu Belah. Lepas makan jangan lupa baca bismillah, dia cakap. Pergi berjalan di kampung Batu Belah. Semoga semua berjaya. Alhamdulillah. Itu dia. Senang kerja Bang Khairul. Senang buat payment Senang dapat payment. Pantun bagi Tok Pawang. Tok Pawang. Ingat tak tu kena. Bukan sembang. Sekarang kita ni bersiaran dekat The Summit kedai Mamak dekat basement ni. Kita lepak-lepak minum dengan Abang Khairul, Tok Pawang dengan beberapa Strawberries punya members lah baru lepas event. Masih bagus. Nak juga? Ni kompos pun nak juga masuk item frame lah. Tak nak tengah lah. Letak dekat tengah lah. Jangan bilang Bang Kedut senang.
Letak kat tengah. Ha? Okey. TikTok. Ini pergi ke seluruh negara. Tak. Abang cerita Abang Khairul macam mana Siapa orang Abang dia? Khairul? Okey. Ni sahabat lama Okay. ni. Ini Tok Pawang, best friend Abang Khairul dari dulu tau. So kalau kita dengar cerita daripada Abang Khairul sendiri tak best. Kita suruh dia punya best friend sendiri cerita Abang Khairul macam mana punya karakter. Korang share dengan ni. Sebab ini kita tak dapat terjal lagi tau. Sebab Abang Khairul memang busy. So memang kita nak ni lah. Reka-reka. So korang dengar sendiri daripada Tok Pawang, best friend Abang Khairul sendiri. Abang Khairul ni macam mana orang dia. Okay, Tok Pawang. Selamat petang semua. Saya ni kawan Abang Khairul. Boleh katakan dekat tahun 98 lah. Di belakang takbir lah. Mana kata saya selalu di belakang dia lah. Okay. Cuma Dekat saya sikit. nak beritahu Dekat Abang sikit, Khairul Abang. ni Sekejap kita kasi dekat sikit lah. Alright. Okay. okay, Abang Khairul ni perjuangan dia adalah ikhlas. Sepanjang yang saya kenal dia tak pernah kira penat lelah, tak pernah nak kira wang ringgit dan sentiasa berusaha untuk membawa kejayaan kepada Parti Keadilan Rakyat. Dan perjuangan beliau tak pernah berhenti daripada dulu hinggalah sekarang tanpa mengharap sebarang balasan ataupun jawatan dalam kerajaan ataupun di pusat. Itu yang saya tahu tentang dia lah. Dan kebanyakan kami bergerak untuk pilihan raya kecil dan pilihan raya umum. Beliau benar-benar dengan ikhlas, dengan jujur berjuang demi rakyat dan demi parti. Dan harap-haraplah bahagian pemimpin ke apa ke kenang jasa beliau. Sebab saya tahu beliau itu siapa. Orang yang tak pernah berkira dalam politik ke membantu rakyat ke, beliau tak pernah berkira apa-apa ke. Dengan jujur dan ikhlas beliau bekerja dan berkhidmat. Dan sepanjang perjuangan beliau, jatuh bangun itu adalah biasa. Tapi go for all. Abang Khairul ni takkan berhenti berjuang untuk rakyat. Itu saja yang saya beritahu. Okey. Tadi abang nak cerita tadi masa yang dia kena dapat calonkan dalam kapal Ya, okey. tadi nak cerita sikit. Okey, situasi tu. yang masa beliau dipanggil untuk jadi calon cabang telah kapal tu, memang atas permintaan sekumpulan ahli kapal lah. Sebab cara beliau bekerja, berhikmat, memang mengagumkan. Jadi dalam tu ada pula sekumpulan yang dengki lah. Mana masa tu pun dah ada puak yang tertentu lah. Mana mereka tak nak Abang Khairul ni jadi calon di situ sebab akan memihak kepada orang lain. Dipanggil dalam mesyuarat, dah bincang, dah setuju, dah runding, tiba-tiba ada puak yang bantah. Tapi dengan hati yang ikhlas, jujur, Abang Khairul cari diri sebab dia tak nak ada selisih faham dalam parti lah. Mana perjuangan ni adalah perjuangan sama. Jadi dalam keadaan itu, dia dengan ikhlas hati dia kata tak apa, biar dia undur diri. Asalkan Parti Keadilan Rakyat memerintah kerajaan negeri Selangor. Dan beliau sanggup menolong walaupun ditolak, dibantah, tetapi beliau sanggup menolong cabang kapal untuk mempertahankan Parti Keadilan Rakyat. Itu saja yang saya kata. Karakter Abang Khairul ni macam mana pula tu? Karakter beliau sepanjang yang saya tahu memang terbaik. Okay, memang terbaik. Saya belum pernah jumpa seorang pejuang yang berjiwa rakyat, tak pernah kira apa, tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira waktu, tak kira masa. Dia akan berjuang habis-habisan. Dan perjuangan beliau adalah ikhlas dan tak pernah jemu berjuang untuk parti dan rakyat. Nak tanya sikit tu, sensitif sikit ni. Abang Khairul ni cepat marah tak? Oh, tak pernah. Tak pernah Tahu saya, beliau sentiasa senyum walaupun ditolak, dibantah, di orang kata apa ni, dijanji macam-macam walaupun tak diberi, beliau tetap berjuang untuk parti.
Ada apa-apa lagi? Hubungan Abang Khairul dengan Perdana Menteri 10 sekarang. Abang tengoklah. Oh, Cik Khairul ni boleh katakan bukan kata Perdana Menteri saja. Siapa yang kenal dia memang akan sayangkan dia. Sebab perwatakan beliau. Perwatakan dan perjuangan beliau. Apa dia? Janganlah puji lah banyak-banyak. Jangan puji banyak. Apa tadi cakap ni? Dia kutuk abang ni. Sila. Yang saya sampaikan ni adalah sepanjang yang saya kenal Abang Khairul, perjuangan Abang Khairul, walaupun ditolak, ditentang oleh dalam hati pun Abang tetap berjuang untuk Prinsip. sanggup berjuang untuk rakyat. Itu adalah prinsip Abang Khairul yang tak tahu barang apa ni. Tarik aja. Tak tahu barang, tak tahu jemu. Abang ni kan? Dia tarik dia. Ni siapa ni? Abang ni? Dia dah kena tarik. Dia kena tarik. Saya punya air belum habis itu kan? Buat lagi Dia tarik dia. Ya. Lepas tu. Es kosong itu. Saya suka bekerja dengan Abang Khairul walaupun tak dibayar. Kami berjuang dan saya sungguh tertarik dengan hati beliau yang sungguh ikhlas, jujur dan buru. Itu yang menyebabkan saya, walaupun saya beragama Hindu, saya boleh bergerak dengan dia sebab sikap beliau yang ditunjukkan kepada orang ramai. Disenangilah. Dia memang disenangi orang. Ya. Ada ini sahabat-sahabat saya. Ini adalah kita punya kawan-kawan baik Abang Khairul kita. Okey Tengok Abang Khairul dia memang disenangi oleh semua orang lah. Tengok kawan dia semua. Ini berjuang untuk KWSP. Ni dia. Ni lah kita punya Okey. kepala untuk yang KWSP tu. Yang kan Okey. 10,000, 20,000. Okey. Jadi kita TikTok nak minta kerajaan luluskan. Sekarang ni Apa lagi kita hujan? kerja Ini kita tak ada ikuti minat. dia mengejut. Kutukan tak ada kutukan. Kutukan tu daripada mereka. Saya nak betul dia. Saya nak betul Abang Khairul dia baik sangat. Oh baik sangat. Dia baik sangat Abang Khairul ni. Baik sangat. Hati kutuk. Dia lembut sangat hati dia. Kan? Dia baik sangat bila orang minta tolong dia cepat tolong orang. Itu yang aku nak kritik ah. Kritikan. Tak boleh bayar, saya bayar. Tak, tadi yang bayar tu ambil balik tu duit. Tukar duit. Okey. Tanya dapat dua. Pada Sami. Tapi saya heran lah. Dia macam mana pun dia tetap nak berjuang. Contohlah banyak tempat lah. Dijanji macam-macam sebelum menang. Bila dah menang, pandang pun tak. Buat tak kerti. Bukan dia mengarah, dia tak. Untuk kurang-kurangnya berterima kasih lah. Ini berterima kasih pun tidak. Begitu Apa? apa? Saya tetap akan bersama dengan Cik Khairul sampai bila-bila. InsyaAllah. Saya akan bantu dia dalam perjuangan beliau. Ada. Yang kita kena tangkap dekat Semoga tu dah cerita dah. Nampak. Ini peristiwa kena tangkap. Apa ni dari kecil dalam dalam ceramah Manikuman Abang Khairul kena tangkap KFRU. Wah, dah kecoh. Tu cerita. Semua orang cari Abang Khairul. Tapi Abang Khairul minta saya jangan hibur lah, jangan hibur mereka. So, dalam baik kita bantu Abang Khairul keluar daripada Dapat tu okey. tangkapan FRU lah. Berapa jam betul? 6 jam. 6 jam. 6 jam Abang Khairul ditangkap masa berjuang dalam pilihan kecil Bukit Selambang. Memanglah ramai yang kena sepak terajang lah kan. Poli takut. Abang Jeritan. Abang Khairul ni kental. Walaupun ditangkap keluar berjuang lagi Kosong. Kita Sambil-sambil kena tangkap tu sebab apa? Apa yang kita jerit Dasut apa? masa tu YB Manika dia jerit informasi. Jadi Abang Khairul sudah Sebelum menikah. Ya. Apa ni
YB kapal. So, korang siapa kat sini yang nak dengar suara Abang Khairul sebut reformasi? Type dah. Jangan suara Abang Khairul lebih pecah. Suami dia Kalau nak buat request Abang Khairul jerit reformasi bukan kat sini, kita buat dekat dataran. Tapi confirm paru you turun. Ataupun nak request Abang Khairul nyanyi lagu. Lagu Sembilu boleh bang? Sembilu ke Bulu Perindu. Korang bagi layan, Abang Khairul nyanyi. Okay, bang. Soalan. Bang, soalan. silakan. Selepas KDSP. Selepas KDSP. Selepas KWSP, Dah lulus nanti. Apakah hala tuju? hala tuju. Hala tuju pro rakyat. Okey. Selepas pengeluaran KWSP, Abang sebenarnya telah buat satu tapak atau platform persediaan, satu ruang perniagaan iaitu yang dinamakan Strawberry Malaysia. Abang sediakan tapak ini di tingkat 4 di Summit Mall, jemput datang. Di sinilah kita sediakan unit-unit latihan, kita sediakan produk yang bukan untuk dijual tetapi dikongsi bersama dengan rakan-rakan dengan kita mengeluarkan modal yang paling kecil 150 kepada pencarum-pencarum yang telah dapat wang caruman. Ayo bersama dengan abang kita membina balik ekonomi, jihad ekonomi, tidak kira bilang kaum pun, Cina, Melayu, India, kita kumpulkan dalam konsep kekeluargaan yang mana pendapatan kita bermula daripada RM200 sehari, dia boleh mencipta sebulan lebih kurang dalam RM6,000, RM12,000, RM20,000 hanya memperkenalkan 2 orang rakan saja untuk menjalankan perniagaan ini. So ni sahabat kita, Tok Pawang pun dia telah mula membawa kawan-kawan dia. Kita ada Angka pun, kita ada Abang Mi telah membina rangkaian sebab kita baru buka, kita baru tak sampai 2 bulan. Tetapi ada yang telah mencapai income sebulan RM6,000. Sudah ada. So ini adalah membina masa depan kita. Setelah duit KWSP kita dapat, jumpa abang Tok Pawang kita, jumpa Angka, jumpa Abang Mi Sabah, dan kita akan tunjuk pada anda jalan bagaimana untuk mendapat pendapatan yang sangat lumayan untuk sampingan kehidupan kita. Itu saja. Ada yang sama? Silakan. Apa punya pengalaman? Memang saya ni daripada dulu ni memanglah tak pandai bisnes. Orang katakan dilahirkan sebagai pekerja lah. Mana dari dulu hingga sekarang saya bekerja je. Tapi sekarang dah pension. Okay. Saya ikut Abang Khairul dalam perniagaan ni, saya nampak benda ni memang bagus lah. Okay, tinggal lagi kena usaha, itu je. Kalau kita usaha, kita akan berjaya. Dan saya nampaklah di sini peluang-peluang perniagaan tu ada lah. Boleh katakan bukan perniagaan lah, kita melabur daripada kita buang duit tak tentu hala, kita masuk dalam kelab ni dan kita akan nampak perkembangan dia dengan menggunakan produk kesihatan, bukan saja meniaga, produk kesihatan sama. Dan bolehlah kalau kita betul-betul usaha, orang kata usaha tu tangga kemajuan. Cuba, mesti berjaya. Jangan putus. Selain daripada kita berjuang KWSP for all, ini salah satu yang mana kita melabur secara kecil-kecilan untuk menjana pendapatan kita. Sambutan dia macam mana bang? Setakat sambutan. Kita baru 2 bulan. Sambutan kita baru ahli kita lebih kurang baru dalam 300 hingga 400 begitulah. Sebab kita baru bermula. So bagi mereka ni sebenarnya anda adalah orang yang paling terawal dalam dunia perniagaan kami. Dengan modal serendah RM150 saja dapat barang. Anda tak perlu tiap bulan maintain. Anda tidak perlu bayar seumur hidup. Hanya sekali pembayaran RM150. Tugas anda apa? Tugas anda perkenalkan hanya 2 orang rakan saja. Itu. Dan selainnya boleh datang ke Summit di Pejabat Abang. Kita akan ajar satu persatu bagaimana nak bermula dalam perniagaan. Abang nak beritahu sebenarnya wang KWSP itu kita boleh bayar tunggakan hutang, bayar duit sewa rumah, bayar duit untuk mengekalkan perniagaan kita. Tetapi kita kena ada satu pelaburan yang kecil saja untuk kita
kita kembangkan apa saja bisnes. Di sini hanya 150, anda tak perlu sediakan stok. Abang sediakan stok tu ada. Anda tak perlu sediakan pejabat. Abang ada pejabat tu ada. Ada meja-meja yang abang sediakan. Anda tak perlu buat perhantaran. Abang sediakan perhantaran. Anda cuma duduk rumah, guna handphone, buat TikTok atau buat YouTube, panggil kawan-kawan, datang dekat pejabat, kami yang uruskan untuk anda. Setiap bulan, duit akan masuk dalam bank. Itu saja yang boleh abang janjikan. Ada komen bawah ni. Assalamualaikum Abang Khairul, selamat petang. Terima kasih tolong kami rakyat memerlukan duit dalam KSP 2.0. Sama-sama. Daripada Joe. Jom. Okey, ada siapa nak tanyakan soalan? Kita bacakan soalan. Dalam bisnes ni bang, yang bayar tu memang semua hidup kan? Ya, semua hidup. Sekali saja. 150. Anda tak akan jumpa dekat luar. Bisnes hanya 150 semua anda dapat. Betul. Anda akan dapat link TikTok percuma. Anda akan dapat link Facebook percuma. Anda akan dapat link Telegram percuma. Semuanya percuma saya akan sediakan dan anda akan diajar di sosial media bagaimana nak gunakan sistem perniagaan kita. Bagaimana nak guna sistem perniagaan kita. Percuma. Percuma semua kita bagi dengan anda. Kemudian kita ada penginapan 2 hari 1 malam. Percuma juga. Di mana anda boleh belajar tentang macam mana latihan dan pembangunan membina jati diri sebagai seorang usahawan yang berjaya di Snaberry. Itu saja pada abang. So business memang ni lah, memang with slow apa, macam mana Datin berjaya dalam low income, lepas tu high profit lah kiranya. Dah ada 3,000 orang dah. Betul. Abang Azmi botak. Abang Azmi botak. Ya betul lah. Abang Dot Azmi. Abang Dot. Abang Dot Azmi. Dot. Ini akaun kedua. Akaun ketiga. Selepas kena ban. Susah je TikTok famous ni sekali kena ban. Terbaik bosku. Thank you Derhaka. Khalifah pun ada join. Terima kasih. Apa khabar Khalifah? Khalifah apa khabar? Khalifah. Ini kita dah masuk dalam grup WhatsApp tak? Dah. Ada siapa je tak? Ini sibuk. Kita ada beberapa lagi ni. Datuk dengan Datin pun ada juga dekat sini, join kita Snaberry jadi members. Tadi Tok Pawang ada beritahu, selain kita membina perniagaan, selepas KWSP dikeluarkan, kita akan turun ke bawah juga membantu rakyat dari segi kebajikan, menyampaikan, sebab keuntungan yang kita dapat kita akan kongsi dengan mana-mana yang memerlukan. Kemudian gerakan lagi satu, OPI. Tok Pawang boleh jelaskan OPI itu apa? Okey, untuk maklumat semua orang lah kan, dalam keadaan kita sekarang ni yang bermasalah tentang pusingan duit belanja di rumah, OPR kan patut sebelum ni diwawarkan akan naik. Tapi Datuk Seri Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah umumkan buat masa ni hentikan kenaikan OPR. Tapi diharap benda ni bersambungan. Jangan lepas 3-5 bulan bank negara naikkan balik. Benda ni bukan mudah dan bukan murah yang kita nak tanggung. Jadi diharap benda ni berterusan hinggalah tidak membebankan rakyat. Walaupun naik 1% ke 2% ke, benda tu banyak. Sebab pinjaman kita ambil daripada bank bukan dia RM5, RM10, RM400,000. Follow nanti baru Kalau saya 1% daripada RM400,000, boleh follow back sekarang. mana kita nak tambah. Bukan kenaikan gaji kita ni tinggi, tak ada. Jadi diharap Datuk Seri Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar kekalkan yang telah diwawarkan, iaitu kenaikan OPR itu akan dihentikan buat masa ini. Tapi kalau boleh biar betul berterusan. Itu yang kita harap.
Dan jangan bebankan rakyat. Naik kotak. Naik kotak, lagi orang ramai masuk. Abang punya ni, abang naik kotak je tapi dia ni lah just off video off mic. Off sound. Off sound. Kalau buat Lepas itu. Benar-benar. Ni isu-isu yang akan kita bawa selepas Pro Rakyat akan banyak satu isu lagi, iaitu isu gelandangan. Jadi silakan Yudi. Okey, untuk menyelesaikan masalah gelandangan ni, saya dengan Abang Khairul nampak benda ni depan mata. Abang boleh baca komen lah. Rumah-rumah kerajaan yang ditinggalkan, yang dikosongkan, janganlah dirobohkan. Kalau boleh, minta kerajaan daripada peringkat negeri-negeri kenal pasti kawasan rumah-rumah kerajaan yang telah ditinggalkan, yang usung, diperbaiki, bagi gelandangan duduk pada dirobohkan, tanah tu diserah pada swasta, bina rumah jual kepada rakyat balik. Kalau boleh, baiki balik rumah tu, bagilah penempatan penduduk yang gelandangan ni, dan dari situ boleh ditapis mereka-mereka yang layak mampu bekerja, dibagi kerja supaya menyelesaikan masalah ni. Pada kita tengok mereka tidur di tepi jalan. Ini satu cadangan daripada saya dengan Abang Khairul. Kerajaan pandang serius. Sebab jangan kaut keuntungan daripada merobohkan rumah kerajaan, jual tanah kepada swasta, bina rumah, jual balik ke rakyat dengan harga yang mahal. Rumah kerajaan patut diperbaiki dan bagi orang gelandangan ini duduk, jadikan penempatan, dan kita boleh selesaikan masalah kerja. Mana-mana kata kenal pasti sektor-sektor pekerjaan untuk mereka dan bantulah. Itu je. Sebenarnya ini bermakna Pro Rakyat bukan sekadar untuk memperjuangkan nasib pencarum KWSP, kerana selepas perjuangan insya-Allah kita berjaya, wang tabungan caruman KWSP ini iaitu tuntutan kita 10K sehingga 30K ini berjaya. Kita bukan begini saja, kita akan memperjuangkan tentang jihad ekonomi. Abang menyediakan platform untuk jihad ekonomi yang mana keuntungan ataupun yang perniagaan yang dijalankan akan dikongsi bersama-sama, dan kita akan mengambil sedikit sebahagiannya untuk abang keluarkan, bukan daripada duit caruman KWSP pencarum, tapi duit abang sendiri untuk buat program-program kebajikan. Kita akan pergi rumah-rumah yang perlukan untuk wang-wang kebajikan ini. Kita pergi ke gelandangan untuk kebajikan ini, dan ini yang kita akan buatkan. Kemudian kita akan masukkan lagi satu tentang program-program rakyat yang susah sekarang ni, tentang OPI dan sebagainya. Banyak lagi yang akan kita lakukan, sebab Pro Rakyat adalah mata telinga kepada kerajaan dan kepada rakyat. Itu saja. Okey bang, ada soalan. Ada soalan ni. Satu soalan dia kata, adakah kerajaan kita ni nak dengar ke bang kita punya rayuan? Itu satu. Yang kedua daripada situ Jepun. Assalamualaikum. Ada perkembangan terbaru tentang KWSP for all tak? Okey. Di antara kerajaan dengar ataupun tidak dengar, sejarah telah membuktikan pada 15 hari bulan Januari yang lepas, sewaktu kita adakan sidang media di Summit Hotel pada jam 3 petang pada hari itu, kita serahkan satu resolusi kepada Setiausaha Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, bila dikatakan apakah kerajaan dengar? Ya, kerajaan dengar sebab esoknya tidak sampai 24 jam, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberikan satu respon yang sangat bagus. Beliau kata apa? Beliau mempertimbangkan, dan beliau tidak menolak. Beliau juga kata tidak mahu, tapi mempertimbangkan untuk diadakan satu penyelidikan dan kajian, sebab perkara ini dia bersangkut paut dengan ATA juga untuk pengeluaran. Dan apakah kuasa Perdana Menteri untuk mengeluarkan tabungan pencarum? Ya,
dalam Seksyen 54 ada satu kurungan yang menyatakan menteri ataupun Perdana Menteri ada satu kuasa untuk untuk meluluskan pengeluaran caruman kesemasan. Baik. Ada yang bertanya dengan abang, apa tindakan-tindakan yang kerajaan buat? Semalam, abang telah bertemu dengan setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kunjung hormat di mana abang dipanggil untuk menghalusi tentang resolusi yang telah abang bawa, dan apa yang kita fahamkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya sedang membuat kajian, sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan ataupun meluluskan caruman KWSP ini, walau macam mana pun formula ataupun caranya kita tunggu nanti. InsyaAllah kita doakan sama-sama, kita tabah dan sabar istiqamah, insyaAllah kita akan dapatlah tabungan caruman KWSP yang kita tuntut 10K hingga 30K. Cuma masa saja yang kita beri kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk dia mengkaji sekali lagi tentang pengeluaran KWSP ini. Itu saja daripada abang. Banyak orang tanya sebelum ni kan, yang daripada live sebelum ni, waktu ada buat live atau abang keluar statement, selalu saya baca orang akan tanya kenapa perlu diperhalusi sedangkan tuntutan ni sudah lama dibuat. Sudah lama dibuat. Maksud dia orang tu daripada tuntutan yang tahun lalu punya lagi. Banyak orang tak tahu yang tuntutan abang ni bermula dari mana dan bila. Okey. Kita kembali kepada kronologi atau analogi. Semasa pengeluaran ICTRA, mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak telah mendesak KWSP untuk mengeluarkan ICTRA, yang disebut ICTRA sebab pada ketika itu berlakunya satu darurat ekonomi, darurat COVID pada ketika itu. Kemudian diteruskan lagi, kita keluarkan Listari, diteruskan lagi, dikeluarkan ICNA. Kemudian hinggalah kepada pengeluaran khas KWSP 1.0 di bawah mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Baik. Pengeluaran ini 4 kali pengeluaran sudah menjadi sinonim. Cara pengeluaran itu kaedahnya tetap semua seperti biasa. Tidak ada diperhalusi, semua telah siap sedia. Baik. Pada ketika itu, pengeluaran yang sekarang ni, yang pengeluaran khas tu berlakunya pandemik. Pandemik pada ketika itu rakyat rasa kesusahan dan kepayahan hidup. Rakyat minta sekali lagi. So abang bersama dengan tim yang lain, tim daripada Pro Rakyat, kita berjuang untuk dapatkan airnya kita berjaya. Tiba-tiba kita minta sekali lagi. Abang telah memberitahu kepada tim yang memberitahu kepada pencarum masanya belum sesuai. Abang tidak akan memperjuangkan sekali lagi kerana kita baru dapat. Kenapa nak kita perjuangkan lagi? Maka abang biarkan dia, maka timbullah satu tim lagi NGO, dan tim NGO ini dia buat gerak kerja, dan dia mohon sekali lagi pada bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 11, bulan 12, dan tidak mendapat sambutan daripada pihak menteri ataupun Perdana Menteri. Tidak tahu di mana silapnya, kerana pada ketika itu sepatutnya mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ataupun mantan pengarah pemulihan negara pada ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin sepatutnya mengambil tindakan yang drastik, berbincang dengan pihak NGO yang di situ tentang pengeluaran KWSP yang mereka cadangkan, namun tidak mendapat sambutan. Bila abang melihat keadaan ini, ramai yang hubungi abang, ramai yang bertanya dengan abang, Abang Khairul tolong kami sekali lagi, Abang Khairul tolonglah dapatkan tuntutan. Dan bila abang fikirkan, abang mulakan dengan tuntutan 10K hingga 30K, barulah bermulanya gerak kerja abang. Pada 30 bulan kita serahkan satu resolusi. Resolusi itu berlainan dengan yang lepas, tak sama.
Itu sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dia perlu memperhalusi tentang tuntutan yang terbaru ini. Itu saja daripada abang. Ada soalan yang nak dibaca oleh Uncle. Soalan mana tu Uncle? Dia kata terima kasih. Sama-sama. Wani Beauty tanya bila pengeluaran akan diumumkan. Yang itu kita masih lagi tunggu keputusan daripada kita punya PM lah. Dia masih lagi memperhalusi kita punya memorandum untuk buat pengeluaran ya. Thank you Selaipar Jepun, tolong jawabkan sekejap Okay. Abang tak juga. Belum. Nak cakap sikit. Ni channel dia. Itu. Bukan. TikTok. Ada tak TikTok? Macam tak ada? Ada TikTok. Dah 3,000 dah. Kena masuk TikTok dulu. Ya, install. Install mana Play Install. Tapi kau tak cukup cara tak? Ustaz Sabri akan bentangkan isu KWSP di Parlimen. InsyaAllah kita doakan semua pejuang-pejuang KWSP, NGO-NGO. Terima kasih kerana hadir untuk membuat tuntutan apa semua. Kita doa yang baik-baik. Yang kebaikan dia adalah semua rakyat yang akan dapat benefit lah. Okay. Siapa-siapa pun berjuang bukan masalah. Kita mengalu-alukan semua NGO untuk membuatkan tuntutan ni lah. Okay. Kita tidak berlawan dengan siapa-siapa atau tidak bertentang dengan mana-mana NGO. Kita memang memperjuangkan untuk rakyat. Nama pun untuk rakyat, kita buat untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri ya. Harap untuk semua insyaAllah. Ada apa-apa soalan lagi korang nak ni? Sebab sekarang pun dah nak pukul 6. Abang Khairul pun dah penat. Kita punya segmen terja ni pun kita nak end dekat sini. Kalau ada korang ada apa-apa soalan lagi, last soalan sebelum kita endkan kita punya segmen terja kali ni bersama Uncle Zuri. Secara spontan. Ada apa-apa soalan lagi ke? Semoga kemudahan KWSP besar-besar, amin. Tapi Abang Khairul memperjuangkan KWSP for all ya. Kita doakan semua perjuangan. Boleh ke dapat sebelum puasa insyaAllah. Kita doalah. Kalau saya cakap boleh, nanti salah pula kan. Kita apa sebaiknya sekarang ni kita doakan lah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Orang Dah baca. mana satu bawa abang 30k ke sasa. Abang Khairul adalah memperjuangkan KWSP for all. Tuntutan yang dibuat daripada 10,000 kepada 30,000. KWSP for all adalah perjuangan daripada pro rakyat. Ya. Harap menjawab soalan kepada Senran. Farah dah bagi duit. Farah, thank you bagi gift. Banyaknya bunga. Walk. Moga-moga ada fast respon daripada PMX lepas Abang Khairul jumpa seusaha PMX tu. Amin. Abang Khairul ada nak cakap? Abang Khairul ada apa nak cakap? Baik. Abang dah baca tadi semua komen-komen daripada pencarum-pencarum dan abang nak buat sedikit rumusan di penghujung ini, yang mana rumusan abang begini. Ramai yang bertanya dengan abang, ini caruman untuk bersasar ataupun tuntutan 10k hingga 30k. Jawapan abang jelas untuk dipahami oleh anda semua. Apa yang abang bawa ini adalah tuntutan bermula daripada 10k hingga 30k sebab di situ ada logiknya, di situ ada kaedahnya, di situ ada caranya, di situ ada formulanya bagaimana boleh mempercepatkan pengeluaran KWSP kita. Sebab kaedah cara begini telah terbukti berjaya.
sewaktu 4 kali pengeluaran menggunakan kaedah yang sama bermula 10K ataupun akan dipertimbangkan sehingga 30K. Itu adalah syarat-syarat yang dibawa oleh pihak KWSP untuk dibentangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila melihat boleh atau tidaknya pengeluaran yang sebegini. Ini yang abang melihat dari sudut logika dari sudut logikanya kenapa pengeluaran ini boleh dilaksanakan. Itu pertama. So abang minta pencarum-pencarum apabila ikuti live abang, ikuti abang punya video TikTok abang, semuanya tuntutan abang daripada pro rakyat bermula 10K hingga 30K. Tidak ada bersasar. Okey, itu pertama. Yang kedua, ada yang bertanya, Abang Khairul, bila boleh dapat? Bila ataupun tidak bukan kuasa abang. Sebab abang berusaha, abang telah menjalankan banyak langkah-langkah yang tidak dilihat oleh orang lain di belakang tabir. Langkah pertama, abang buat sidang media. Yang kedua, abang berjumpa pegawai-pegawai daripada KWSP untuk mendapat pandangan dan pendapat mereka. Langkah yang ketiga, abang telah mengatur surat-surat untuk dihantar kepada semua menteri, timbalan menteri, ahli parlimen adul. Surat menyatakan pencarum-pencarum dalam kepayahan dan kesusahan minta mereka bawa isu ini di dalam parlimen. Minta diperdebatkan di dalam parlimen. Langkah yang ketiga, langkah yang keempat, abang telah bertemu dengan setiausaha politik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan menyuarakan hasrat daripada pencarum-pencarum yang mahu wang KWSP itu kalau boleh dipercepatkan. So langkah-langkah ini telah abang gerakkan. InsyaAllah ada langkah-langkah yang berikutnya yang akan kita buat sehingga kita pasti bahawa sebelumnya masuk bulan Ramadan, semua pencarum dalam tuntutan 10K hingga 30K ini akan diterima oleh pihak kerajaan. Bagi ruang dan masa kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengkaji, sebab Yang Amat Perdana Menteri dia tak boleh buat begitu saja. Dia perlu kaji dulu apakah kepayahan dan kesusahan pencarum-pencarum ini boleh diambil kira untuk dipercepatkan pengeluaran KWSP. Ini yang sebenarnya yang telah kita buat dan insyaAllah kita mengharapkan caruman tabungan wang simpanan pekerja KWSP ini akan dikeluarkan selewat-lewatnya sebelum bulan Ramadan. Itu saja daripada abang. Ingatkan di semua orang untuk orang yang tinggi saja. Sedangkan untuk orang banyak ni. Ingat macam Bukankah tidak fikir orang itu macam politik dan yang bersama dan tak bersama? Okey. Ada satu soalan, memang soalan ini cantik, soalan yang bagus. Apa soalan dia? Bukankah 30K one off itu macam politikan YB? Sebab yang bekerja dan tak bekerja dapat sama nilainya. Baik, dia begini, wang caruman ini akan ditetapkan oleh pihak pemerintah. Ya, wang ini akan disalurkan kepada pencarum apabila wang ini telah diterima pakai untuk dikeluarkan. Apa yang kita minta 10K hingga 30K. Tidak kisah, tidak kira M40 ke T20 ke M40 ke ataupun B40 akan mendapat nilai yang sama sekiranya dalam akaun 1 mereka ada nilai 30K, dalam akaun 2 mereka ada nilai 10K. Begitu seterusnya. Kalau akaun 1 ada nilai 10K, dalam akaun 2 ada nilai 30K. Apa yang penting dekat sini bukan nilainya, tetapi apa yang penting dekat sini kelulusan itu boleh ataupun tidak. Tidak guna kita minta 100K, 50K, tetapi kerajaan tidak boleh menerima alasan yang sebegitu sebab mengeluarkan dana yang terlalu besar. Kerana dana ini perlu disimpan juga di masa hari itu. Itu yang abang terima, itu yang abang dengar, itu yang daripada
perbincangan daripada pihak-pihak tertentu yang menyatakan bahawa dana yang terlalu besar sukar untuk kerajaan nak keluarkan, melainkan dana yang kita rasa logiknya yang antara 10 hingga 30K. Itu saja daripada abang. Ada lagi satu soalan ni bang. Akina 5006. Assalamualaikum bang. Tetapi banyak yang nak bayar hutang bukan untuk pakai raya. Dia cakap banyak yang nak bayar hutang bukan nak pakai untuk raya. Betul? Abang setuju? Kita memang setuju lah sebab yang ini sebab apa kita nak dapatkan sebelum Ramadan ataupun sebelum Hari Raya sebab kita bagi masa KWSP untuk announce dividen dulu baru kita harapkan ada berita baik lah daripada pihak kerajaan maupun pihak KWSP. Kita faham memang semua orang tengah struggle sekarang. Saya pun struggle, Uncle Zuri pun struggle. Semua kita struggle. Kita bukan daripada golongan orang-orang yang berada. Kita pun sama juga terkesan. Cuma beza dia antara kita yang dekat sini di Puro Rakyat dengan semua yang ada dekat dalam ni. Kita turun padang. Kita turun padang, kita sama-sama susah sama-sama untuk rakyat lah. Kalau kita mengalu-alukan juga semua yang nak turun padang sekali, nak ramaikan, pun kita alu-alukan jugalah. We are always welcome everybody lah. Kita rakyat B40 sama lah. Saya pun B40 juga. Tak ada. Saya tak buka pun. So sekarang kalau nak naik kotak tunggu live uncle lah. Sebab ini segmen terja saya tak buka kotak. Saya just buka kotak untuk host je. Ada apa lagi? Tak ada Ada apa-apa lagi ke? Ya, soalan Zak Hasan. Virus ni rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim tak susah sangat sebab sentiasa berusaha dan beringat. Tak faham. Abang nak beritahu lah. Pengalaman abang bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dah lama. Mendengar pidatonya, mendengar ceramahnya dan pernah berdiskusi dengan dia, pernah bersama dalam apa saja program-program yang dianjurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sebelum ini, sewaktu menjadi Ketua Pembangkang dan sewaktu menjadi Ketua Umum Parti Keadilan. Apa yang abang lihat? Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mempunyai satu jiwa yang tidak sama dengan orang lain. Kita nampak beliau tegas, tapi ketegasan yang beliau bawa itu sebenarnya untuk rakyat. Bila kita menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak melihat tentang rakyat, tidak melihat tentang kehidupan rakyat, tidak melihat tentang kepayahan dan kesusahan rakyat, itu salah. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah bermula sejak demo ataupun sejak kes di Balin lagi sewaktu beliau menjadi pelajar, di mana beliau melawan ataupun beliau mengambil kira tentang kebajikan rakyat sehinggalah hari ini sebenarnya. Saya inginlah pencarum-pencarum ini rasa sabar dulu sebab Datuk Seri Anwar sudah menilai di antara mana yang baik dan buruknya tentang pengeluaran KWSP ini. Memang kita semua, abang pun dengan yang lain perlukan duit KWSP. Tetapi kuasa pemutusnya, kuasa yang memegang adalah di tangan Perdana Menteri. Bagi ruang dan masa untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjalankan tanggungjawab dan amanat dia sebagai Perdana Menteri untuk membantu rakyat. Dan banyaklah abang lihat dia dah banyak dia dah buat dah. Dia dah banyak buat untuk membantu rakyat, untuk memacukan ekonomi. Itu yang paling penting. Supaya ekonomi kita bangun, rakyat semua hidup dengan sempurna, makan, minum dan sebagainya sempurna. Kalau kita dengar daripada pihak luar yang menghasut dan sebagainya,
itu sebenarnya mereka mengambil kesempatan untuk menghalang kerja-kerja kerajaan yang dipilih oleh rakyat, yang dipilih oleh YGP sebagai kerajaan perpaduan. Ini pesan abang, ini amanat abang. Abang mintalah pencarum-pencarum, tolong jangan menghina, tolong jangan mencemooh, tolong jangan mengutuk, tolong jangan memberikan persepsi yang salah kepada Perdana Menteri, sebab kita nak merayu, kita nak meminta, kita kena memberikan tanda harapan kita, rayuan kita kepada Perdana Menteri. Ucapan yang baik-baik, doa yang baik-baik, insya-Allah kita akan dapat wan caruman kita. Tapi kalau kita memaki, kita menghina, kita mengutuk, tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kita berlapang dada, kita menanti dan menunggu, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim baru saja menjadi Perdana Menteri, baru 2 bulan. Dalam tempoh 2 bulan, kita berikan dia ruang dan masa untuk dia mengumumkan bila tuntutan rakyat ini akan dapat. Sebab pengalaman abang yang lalu, ada juga kita buat tuntutan hampir setahun tak lulus. Ada juga tuntutan hampir setahun setengah tak lulus. Tetapi ini satu peluang untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan bahawa beliau akan membantu rakyat yang terkesan dengan menggunakan kaedah yang mungkin kaedah ini lain daripada yang lain, kita tidak tahu. Sebab kerajaan sekarang ni kalau nak gunakan duit kerajaan, berapa banyak kerajaan boleh keluarkan duit. Nak bagi kepada setiap rakyat 1 juta, nak bagi setiap rakyat 500,000, nak bagi setiap rakyat 50,000, 30,000, 10,000 pun tak mungkin. Kita ada 30 juta penduduk. Itu sebab mesti ada satu formulanya bagaimana rakyat boleh, kerajaan boleh membantu rakyat. Tapi formula itu belum kita nampak. Cuma formula sekarang ni, rakyat kena bantu rakyat. Rakyat keluarkan wang KWSP untuk duit rakyat, duit hak mutlak rakyat. Walaupun dikatakan duit ini adalah duit masa depan, tetapi sekarang ni rakyat dalam kepayahan dan kesusahan sementara inilah. Kita memohon, kita merayu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim berikan ruang dan masa untuk meluluskan tuntutan 10K hingga 30K ini. So abang minta semua pencarum-pencarum bersabar, abang minta semua pencarum-pencarum istiqamah, abang minta pencarum-pencarum berilah semangat, berikanlah kata-kata yang baik, ucapan yang baik, jangan menghina sekali lagi pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi memujuklah beliau di saat rakyat dalam kepayahan ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada request di Johan kotak. Ada nak cakap apa-apa ke Cik Johan? Assalamualaikum. Sekejap bang. Salam. Johan. Sekejap saya flip kamera. Assalamualaikum bang. Bang, 1374 betul lah. flip kamera. Konflik kan? Ada apa ya? Johan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, saya tidak mau cakap apa banyak lah bang, sebab memang sekarang kan semua pun kita tahu masa mana kita punya keadaan yang hari-hari dikejar oleh orang, ditagih oleh bank. Jadi itu sajalah yang kita minta, kita doa dengan baik untuk kita punya PM supaya boleh tolong kita saja, itu saja. Oke, terima kasih bang. Ya, itu saja. Dan saya siapapun PM itu tak kisahlah. Yang penting dia tolong rakyat, itu sudah cukup bagi saya. Terima kasih. Johan. Terima kasih Abang Khairul. Apa dia? Terima kasih Johan. Ya Johan. Abang ini saya ada ikut abang punya TikTok ini sudah lama. Saya tengok abang ini sangat kuat berjuang untuk rakyat ini. Aduh ya Tuhan. Ampun, kalau itulah orang yang paling kita selalu doakan itu orang yang begitu itu bang. Semoga aja abang dimurahkan rezeki, bagikan kesehatan selalu, sebab saya tengok abang ini tidak berhenti-henti untuk
mengutarakan untuk membantu rakyat ini yang seperti kami sekarang ini. Kita semua lah ini kan. Ya, terima kasih. Yang sekarang keadaan yang sangat membimbangkan ini dengan anak-anak. Anak-anak pun sudah tidak boleh ditanggung dengan rumah semua. Ini kalau saya sekarang ini anak-anak sudah antar semua pergi kampung. Tinggal saya sendiri saja sebab saya risau dengan keadaan yang sekarang ini yang memang tidak boleh support lah bang. Ya. Itu memang tidak boleh support. Jadi tidak kira lah kalau bagi saya kita tidak tekankan kerajaan itu siapapun pemimpin dia, tapi kita minta dengan dia yang dengarlah rintihan kita ini, sebab rintihan kita ini sekarang bukan daripada NGO, sebenarnya. NGO ini hanya membantu dengan kita, tapi kita rakyat ini sebenarnya yang memerlukan, yang betul-betul memerlukan. Jadi kita minta dengan PM, tolonglah kami yang rakyat yang kecil ini yang hanya tidak tahu lagi buat apa-apa, ini hanya bergantung dengan utang, dengan bank lah, dengan perniagaan yang kami sudah tutup dan sudah kalau menurut saya kan sudah umur yang lebih meningkat, jadi mencari kerja juga bukan senang. Jadi itu yang kita minta dengan PM, tolonglah berikanlah kami peluang, itu saja. Oke, terima kasih Johan. Terima kasih bang, itu saja. Ya Johan. Terima kasih, itu saja yang saya mau cakap. Baik, terima kasih. Cuma abang nak beritahu di samping abang buat gerak kerja ini, Johan juga kena tolong abang sebarkan maklumat ini, sebarkan video ini, sebarkan apa saja maklumat memorandum yang kita hantar melalui email kepada ahli parlimen adun di tempat masing-masing. Itu sangat boleh penting. Bang, boleh, tidak ada masalah. Ya? InsyaAllah saya akan buat. InsyaAllah saya akan buat. Jadi insyaAllah boleh. Oh, terima kasih. Ya, saya akan buat bang. Karena ini adalah kewajiban kita sebagai rakyat. Abang nak minta tolong, sebenarnya TikTok ni memainkan peranan yang cukup besar dalam penyampaian kita. Kepada semua pencarum di sini, kita ada berapa mata yang memandang? 150. 150. 110 mata yang memandang. Kita ada hampir 500 yang lain 5,000. Okey, abang nak minta tolong, kita ada handphone kan, kalau boleh pergi ke mana-mana tempat, kalau tengok orang susah, pekerja yang susah, pekerja swasta ataupun mereka yang ada caruman KWSP, tanya mereka dalam tempoh 3 saat dan tempoh 60 saat, dalam tempoh 1 minit, apa masalah mereka, kemudian rakamkan video itu masuk ke dalam. Kalau boleh semua pencarum buat perkara yang sama. Ya, rakam ucapan mereka dapat 2-3 orang, rakam, edit, kemudian masuk dalam TikTok. Boleh tak buat begitu, tolong abang? Boleh coba bang, saya tengah rakam ini daripada yang saya tadi waktu masuk itu saya ada record. Ya, dalam ini ada satu grup, nama grup ini Grup Member Ahli Pro Rakyat. Kepada grup member Ahli Pro Rakyat, abang minta buat satu video pendek, ambil handphone, buat video, rakam, pergi ke kedai makan, pergi pasar, pergi taman permainan, pergi mana-manalah kawasan di sekitar kawasan anda buat interview. Contoh, apakah Encik pencarum KWSP? Ya. Okey, tolong Encik beritahu apa masalah Encik kerana kami ingin buat satu kajian penyelidikan berapa ramai yang sangat-sangat memerlukan wang KWSP ini. Kalau kita buat satu Malaysia, kalau ada beribu yang video ini dimainkan, diwayarkan, insyaAllah hati Perdana Menteri akan menjadi lembut dan dia akan mempertimbangkan, memperhalusi sekali lagi untuk pengeluaran KWSP. Itu yang boleh kita lakukan sekarang. InsyaAllah bang, insyaAllah. Apa ya, kalau memang itu penting, kami bersedia untuk membantu itu bang, tidak ada masalah. Ya, terima kasih Johan. Ya, sebab saya bukan baru mengikuti abang punya perjuangan ini dari awal lagi abang berjuang ini, saya sudah ada dalam abang punya TikTok, jadi saya tahu bagaimana abang punya perjuangan dari awal. Ya, terima kasih. InsyaAllah, pasti saya akan
buat apa yang abang mau tuh. Okey. Terima kasih Johan. Baik, ada satu. Makasih bang, saya turun dulu bagi yang lain, tapi saya tidak keluar, saya ada di dalam juga. Cuma bagi yang lain Chan untuk naik dulu. Okey. Oke bang, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Salam. Okey, satu minyak. Okey, dah dua. Okey, soalan. Okey. Abang ada Kasih flip dulu. Sekejap saya flip dulu. Itu dah Bambi. Inilah tuan punya ni. Cute kan? Okey bang, soalan tadi. Boleh baik, ada soalan yang ditanya kepada abang. Wani nama dia Wani Beauty. Boleh tahu bila pembentangan parlimen? Baik. Parlimen akan dibentangkan sewaktu bajet nanti, iaitu pada 12 sehingga 24 Februari. Dalam pembentangan parlimen, yang YDP, yang di-Pertuan Agong akan menyampaikan kata-kata aluan, nasihat kepada semua ahli-ahli parlimen. Selepas itu, Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan akan bentangkan bajet. Selepas bajet dibentangkan, hari yang berikutnya akan diadakan pemilihan ahli parlimen yang akan membawa usul-usul, dan usul-usul ini akan diperdebatkan. Usul-usul ini akan dibentangkan untuk dibuat satu perbincangan di antara pihak pemerintah dengan pihak kerajaan. Kemudian akan diberikan satu keputusan. Kita mengharapkan dalam pembentangan ini nanti, bila parlimen dibuka nanti selepas bajet dibentangkan, ada lagi satu pembentangan, iaitu pembentangan tentang usul caruman KWSP yang diminta oleh sebahagian pencalon-pencalon KWSP. Kalau ini berjaya, kita akan mendengarlah perdebatan di antara pembangkang dan kerajaan, dan nanti penggulungan akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di penghujung insya-Allah pada 23 hari bulan begitu. Itu saja daripada saya. Ada apa lagi? Soalan lagi. Terima kasih, awak sangat cute. Follow the host. tak boleh tapi tak soalan gimana tak boleh. Slipper Jepun ada bagi Mana tak tahu. dengan muka saya? Ya ke? Saya dah hantar email kepada semua ahli parlimen. Terima kasih. Angga tu tak masuk pun. Nak juga ke? Okey. Ramai sangat mengata diri mereka susah, tapi nak rakam kebaikan semua malu bang. Masih berfikir. Dia bagi tahu bang, ramai orang mengata diri mereka susah, tapi nak rakam kebanyakan semua malu. Actually tak perlu malu pun. Betul. Kalau kita hidup miskin atau kita susah, kita jangan malu. Kita kena malu bila kita berlagak kaya, tapi sebenarnya kita tak kaya. Okay? Kena positif sikit. Kita berdiri di kaki sendiri. Kena ingat. Mengkairul handsome. Malu. Minta itu saya luluskan dengan segera. Malu. Akina, insyaAllah. Minta itu saja, luluskan dengan segera. Semoga PM akan diangkat darjatnya, menjaga kepentingan rakyat. Amin. Oh, baik, tidak habis. Ada apa-apa lagi ya? Okey, ada apa-apa lagi tak? Sebab Abang pun nak nak pula lah. kita nak ni lah, Abang Khairul pun nak balik kerja sehari. Okey, kalau macam tak ada apa-apa lagi, nanti insyaAllah kalau macam ada live dekat mana-mana, Abang Khairul akan live. Just follow Abang Khairul, kita jumpa nanti. Thank you untuk join saya punya terja section hari ini bersama Uncle Zuri. Terima kasih join. Lama sangat dulu. Terima kasih semua. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih yang follow. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Anak titik, anak kata. Kalau Abang Khairul tak ada yang rindu tak? Tolong jawab
di ruangan komen selepas ni Tolong jawab di ruangan komen lepas ni. Kita end live sekarang, Abang Khairul nak balik, kita semua nak balik. Ada kelapangan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.